Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Mizan bin Roslim, nombor matrik B081810-142 selaku ahli kerja khusus ini. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kerja khusus untuk hubungan etnik BHW 2712. Tajuk kerja khusus kami ini mengenai penularan fahaman liberalisme di Malaysia. Sebelum saya memulakan pembentangan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah hubungan etnik kami, iaitu Dr. Anidah binti Robbani, kerana telah meluluskan tajuk kerja khusus kami. Kumpulan kami ini merupakan pelajar tahun 3 daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik di bawah program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Teknologi Elektrik Kuasa Industri. Kumpulan kami ini terdiri daripada 7 orang ahli. Ahli yang pertama ialah Afandi Afham bin Ali, nombor matrik B0818101004. Ahli yang kedua iaitu Muhammad Firdaus bin Muhammad Kari, nombor matrik B0818100071. Ahli yang ketiga iaitu Muhammad Farhan bin Abdullah Sani, nombor matrik B0818101171. Ahli yang keempat iaitu Muhammad Azhan bin Khalid, bernombor matrik B0818101021. Ahli yang kelima iaitu saya sendiri, Muhammad Hamizan bin Roslim, bernombor matrik B0818101142. Dan ahli yang keenam iaitu Randy Nyawai Anak Nahar, bernombor matrik B0818100565. Dan ahli yang terakhir sekali iaitu Muhammad Amirul Syafiq bin Azli, bernombor matrik B0818100459, iaitu selaku ketua untuk kerja khusus hubungan etnik ini. Okey, saya akan menerangkan latar belakang kajian tajuk ini. Pertama kali, lahir kalangan penganutnya agama yang membuat tafsiran baru pada kitab agama masing-masing dengan alasan ia lebih bersesuaian dengan perubahan zaman dan ideologi mereka, sehingga terdapat sebahagian tafsiran yang baru itu membawa perubahan yang besar pada maksud sebenar yang terkandung di dalamnya. Golongan intelek telah berani mengkritik golongan gereja, kumpulan-kumpulan feodal dan kapitalis. Maka dari sini munculnya gerakan yang menentang gereja. Lahir idealisme komunis oleh Karl Marx, menganggap agama adalah candu masyarakat. Perkembangan ini membawa kepada zaman Renaissance, iaitu zaman kebangkitan bangsa Eropah dari zaman kegelapan rakyat Eropah mahu membentuk tamadun mereka mengikut acuan mereka. Lalu berlakunya manipulasikan agama bila wujudnya istilah baru dalam agama, iaitu liberalisme ataupun pemikiran bebas tentang agama Kristian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhan bin Khalid, dan pada hari ini saya akan menerangkan tentang permasalahan kajian. Okey, yang pertama sekali, golongan Islam liberal menentang penguatkuasaan undang-undang moral yang berteraskan agama kerana menurut mereka undang-undang tersebut melanggar kebebasan dan hak asasi manusia. Dan mereka juga mahu melihat masyarakat Songsang mendapat kebebasan dan benci dengan masyarakat normal yang patuh kepada agama. Seterusnya, jika kita lihat sejak kebelakangan ini, fenomena lesbian, gay, bisexual dan transgender, iaitu lebih dikenali sebagai LGBT, dia semakin hari semakin menjadi isu utama yang mendorong wujudnya tingkah laku songsang dalam kalangan masyarakat di Malaysia, terutamanya dalam kalangan generasi muda seperti kita. Okey, yang seterusnya, sebilangan ahli agama cuba menafsirkan teks agama mereka untuk menjadikannya lebih serasi dengan perubahan zaman dan ideologi.
sehingga beberapa penafsiran mereka melemahkan makna sebenarnya. Okey, kita teruskan lagi dengan permasalahan kajian. Okey, permasalahan kajian ini berlaku apabila tanpa segan silu tampil seorang dengan bangganya berkata, aku seorang liberal. Dan terbaru, ada juga seorang yang mempromosi perjuangannya, iaitu aktivis memperjuangkan kebebasan berhijab. Benda ini tak sepatutnya berlaku di negara Malaysia kerana negara Malaysia merupakan negara Islam. So, seterusnya, ideologi ini pula dilihat berangkaian dengan beberapa ideologi lain yang saling berkait antara satu sama lain. Antaranya ialah feminisme, sekularisme dan lain-lain. Begitu juga mereka bercakap tentang kebebasan hubungan seksual, tetapi mereka menolak poligami, menuntut kebebasan bersuara, tapi mereka menentang Islam berdakwah, mengajar umat untuk beramal dengan agamanya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Saya akan menyambung dengan pembentangan mengenai objektif kajian terhadap penularan fahaman liberalisme di Malaysia. Objektif kajian yang ingin kita capai ialah untuk memastikan masyarakat sedar bahawa wujudnya golongan liberalisme ini. Objektif yang kedua iaitu untuk menyedarkan masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan ideologi puak liberalisme. Objektif yang ketiga yang ingin dicapai iaitu mengenal pasti tahap pengetahuan masyarakat tentang liberalisme tersebut dengan membuat satu borang yang dihantar kepada masyarakat. Objektif yang keempat iaitu untuk mengkaji konsep dan sejarah penularan liberalisme di Malaysia. Objektif yang kelima iaitu untuk menilai dan menganalisis liberalisme agama mengikut perspektif akidah Islam. Hello, nama saya Rene Nyawak Nena. So, saya akan membentangkan mengenai metodologi kajian. Okey, metodologi kajian ini merupakan reka bentuk kajian untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan dalam kerja kursus. Tujuan metodologi ini adalah untuk membantu memahami dengan lebih terperinci lagi, mengadaptasi kaedah, membuat huraian tentang proses kajian. Pelbagai teknik digunakan bagi mencari dan menanalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menunjukkan suatu kajian. Seterusnya, saya akan mencakap lebih dalam mengenai metodologi kajian. Instrumen kajian. Instrumen adalah proses yang mana menyediakan alat pengumpulan data menerusi konsep yang berkaitan dengan sikap, persepsi dan pandangan. Antara kaedah yang digunakan ialah kuantitatif yang menggunakan instrumen borang selidik, iaitu Google Form yang telah disediakan. Selanjutnya adalah pemilihan responden. Responden dipilih secara bertujuan untuk memenuhi kehendak jawapan yang bertepatan dengan tajuk kajian. Responden terdiri daripada pelbagai kategori yang berasaskan jantina, umur, bangsa dan juga agama. Untuk reka bentuk kajian. Kajian ini berbentuk tinjauan ke atas kajian yang dilakukan seperti perkara-perkara yang berkaitan dengan soal selidik dan analisis data. Kajian ini adalah untuk mengetahui penularan fahaman liberal di Malaysia. Seterusnya ialah rujukan perpustakaan. Bagi melengkapkan lagi hasil kajian, sumber seperti akhbar tempatan, buku, blog dan internet untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan. Hal ini sangat membantu dalam melengkapkan kerja kursus. Akhir sekali ialah memproseskan dan mempersembahkan data. Kaedah statistik kreatif digunakan untuk menanalisis data yang terkumpul melalui borang selidik. Data yang dikumpul akan disimpan dalam Microsoft Excel dan akan dipersembahkan dalam bentuk jadual untuk memudahkan lagi penerangan. Itu saja. Saya Muhammad Amirul Syafiq bin Azdi selaku ketua kumpulan akan membentangkan hasil kajian kami melalui Google Form. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli kumpulan saya kerana telah berjaya mengumpulkan seramai 253 responden.
Untuk kajian kami telah cuba sedaya upaya untuk mendapatkan responden dari pelbagai bangsa. Seramai 138 responden adalah dari kaum Melayu, 37 dari bangsa Cina dan seterusnya. Iban sebanyak 32 orang, India seramai 23 orang dan akhir sekali lain-lain kaum seramai 23 orang. Untuk umur pula, majoriti responden kami berusia dari 18 hingga ke 25 tahun. Memandangkan kami kebanyakannya mengambil mahasiswa sebagai responden, iaitu seramai 197 orang dalam usia ini. Manakala umur dari 26 hingga 35 tahun adalah seramai 28 orang. Seterusnya 36 hingga 45 tahun seramai 27 orang dan akhir sekali 46 tahun dan ke atas kami hanya mendapat seorang sahaja. Bagi agama pula, majoriti agama responden yang kami dapat ialah Islam, iaitu 138 orang. Diikuti Kristian pula seramai 65 orang, Hindu 23 orang, Buddha 23 orang dan tiada agama seramai 4 orang. 88.9% dari keseluruhan responden kami faham dan tahu apa yang dimaksudkan dengan liberal. Apa yang kami dapati, penerimaan dan penolakan fahaman liberal hampir seimbang di antara keduanya, dengan 52.6% menolak fahaman ini, manakala 47.4% menerima fahaman liberal ini di dalam kehidupan mereka. Okey, seterusnya, antara sebab bagi responden yang menerima fahaman liberal ini ialah fahaman ini menggunakan ilmu sains dan kemanusiaan sebagai teras kehidupan yang banyak membuang fahaman jumud dalam kehidupan masyarakat. Seterusnya, fahaman liberal kebanyakannya memfokuskan tentang kepentingan ilmu yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Dan akhir sekali, dengan sebab yang paling utama ialah kerana fahaman liberal menekankan sikap dan sifat keterbukaan dalam semua perkara yang menggalakkan manusia berfikir dan bersuara, yang seterusnya dapat meningkatkan hak kemanusiaan. Manakala antara sebab utama bagi responden yang menolak fahaman ini pula ialah kebanyakan beranggapan bahawa fahaman liberal ini bertentangan dengan ajaran agama masing-masing, dan ini akan mengakibatkan mereka mengabaikan ajaran agama yang dapat menjejaskan dan memburukkan nama agama apabila terdapat fahaman liberal yang mula diserap ke dalam kehidupan pengamal ajaran agama masing-masing. Responden yang menolak fahaman ini juga kebanyakannya mempercayai dan faham bahawa fahaman ini dapat mengurangkan tahap kepercayaan penganut agama, lebih apabila kebanyakan mereka lebih percaya dengan kajian sains semata-mata dan kurang kebergantungan kepada Tuhan masing-masing. Bagi hasil kajian, responden mengenai fahaman liberal dapat meningkatkan kemajuan negara. Yang paling banyak kami dapati ialah neutral, iaitu sebanyak 27.3%. Walau bagaimanapun, kami mendapati sebanyak 38.4% dari responden kami setelah kami gabungkan responden yang bersetuju dan sangat bersetuju, dan ini menjadikan mereka sebagai majoriti yang menyokong pernyataan ini. Seterusnya, kali ini seramai 30.8% responden sangat bersetuju dan 22.9% setuju dengan kenyataan yang fahaman liberal boleh meruntuhkan perpaduan masyarakat berbilang bangsa di Malaysia. Okey, sekarang saya akan memberitahu sumbangan kajian bagi tajuk penularan liberalisme di Malaysia. Okey, yang pertama, dapat membuka minda rakyat Malaysia terhadap tanggapan agama lain terhadap fahaman liberalisme. Yang kedua, mampu menyatu padukan penganut pelbagai agama di Malaysia supaya menolak fahaman liberalisme. Yang ketiga, memupuk sikap keterbukaan dan menghormati terhadap agama lain di Malaysia. Yang keempat, dapat memelihara kesucian agama dalam menolak fahaman liberalisme. Yang kelima, sebagai rujukan dan wadah penyatuan rakyat beragama di Malaysia. Saya akan menerangkan kepentingan kajian. Walaupun sesetengah liberalisme membawa kesan yang positif di Malaysia, seperti kemajuan, kebebasan, kecemerlangan, menentang pemikiran jumuk, sikap
taklid buta dan lain-lain. Natijahnya ia tetap lebih berbahaya daripada yang kita lihat. Secara tuntasnya, agama Islam menolak liberalisme, malah ia juga ditolak oleh agama-agama yang lain. Kesannya memang lebih besar dan lebih banyak daripada manfaat. Kalau kefahaman ini tidak dapat dibendung, maka bahaya-bahaya yang akan menular di kalangan masyarakat seperti berikut. Pertama, peningkatan terhadap bilangan individu yang murtad atau etis yang tidak mempunyai agama, disebabkan oleh penafsiran liberalisme agama tentang kebebasan individu dalam agama sangat umum dan amat longgar, sehingga memberi hak kepada orang Islam bukan Islam boleh menukar agamanya dengan bebas. Maka dari sinilah masyarakat melihat peluang untuk menjadi murtad dan tidak lagi mempunyai sebarang agama. Menurut rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, ia menerangkan bahawa bangsa dan negara ini wujud di atas kepercayaan kepada Tuhan yang kukuh. Ini jelas liberalisme sangat bertentangan dengan rukun negara Malaysia. Seterusnya, berlaku kecelaruan pemikiran yang membendung banyak perbahasan dan dialog mengenai masalah-masalah asas atau pokok, bukan hanya pada masalah ranting sahaja. Liberalisme dibentuk dengan tujuan menentang golongan agama. Dengan penafsiran yang bebas didokong itu, mereka mempersoalkan perkara-perkara pokok yang telah dijamin. Seperti contoh, apakah Allah itu Tuhan yang mutlak? Apakah ada lagi jalan ke syurga selain daripada taat dan beribadat kepada Allah? Apakah manusia bebas beriman dengan Rasul atau tidak? Semua topik yang di atas, yang lainnya diolah, dirumus, ditafsir berdasarkan kepada rasional akal semata-mata atau kemauan hawa nafsu. Inilah punca yang menimbulkan kecelaruan pemikiran Islam. Seterusnya, fahaman ini juga boleh merosakkan nilai-nilai di dalam anggota masyarakat serta akidah Muslim umumnya. Kita masyarakat Asia yang mempunyai adat resam yang tersendiri yang jauh lebih beza dengan nilai masyarakat Barat yang amat tidak sesuai disebarkan di Malaysia. Apa yang boleh dirumuskan tentang tajuk ini adalah hakikat yang perlu kita akui adalah masyarakat yang berbicara di Malaysia, pemikiran sekularisme sudah masuk pada semua peringkat fahaman dan pemikiran. Mereka yang melakukan sikap anti-sekular pun ada kalanya dilabel sebagai sekular. Begitu juga dengan liberal. Mereka yang sering meletakkan tuduhan liberal pun ada kalanya berfikir secara liberal, kecuali yang sudah jelas sebagai dasar agama. Sangat sukar untuk membezakan bahagian hidup yang mana tidak disekular dan dilabelkan. Persekitaran juga memainkan peranan. Sebagai contoh, boleh diambil adalah melalui aplikasi media sosial. Setengah masyarakat sering berkongsi hal-hal pribadi seperti kecantikan, kegemaran, tingkah laku dan lain-lain, yang mengundang implikasi yang pelbagai daripada pengguna-pengguna internet lain. Dalam hal ini, prinsip-prinsip tradisi ada kalanya ditafsirkan secara terbuka oleh mereka tanpa merujuk kepada pandangan agamawan atau pihak berkuasa agama. Sikap ini adalah sebahagian daripada apa yang diperjuangkan oleh fahaman liberal. Secara amnya, perkara ini amat sukar untuk meletak satu batasan kepada apa yang boleh dan apa yang tidak boleh mengenai fahaman ini. Kesukaran ini sepatutnya menjadi mekanisme untuk memperkukuhkan akidah ahli sunnah wal jamaah sebagai masyarakat Islam di Malaysia
dan mengamalkan apa yang diajar oleh agama masing-masing bagi masyarakat yang bukan Islam. Dalam konteks negara Malaysia, meletakkan seseorang dengan label-label sepatutnya menjadi pilihan yang terakhir. Secara amnya, kita perlu berusaha bersama-sama memahami konsep label ini selain memanfaatkan kedudukan Islam dalam perlembagaan negara dan memahami serta mempraktikkan rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan.